Subscribe Kinaka Channel. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kinaka Channel. Terima kasih kepada yang telah pun subscribe aku punya channel, dan kepada yang belum lagi subscribe, jangan berlengah lagi. Dan kepada anda yang baru saja singgah ke channel aku, Alhamdulillah, kalau boleh stay tune terus dekat sini ya. Baik, hari ini aku nak bercerita tentang teknologi dulu dan juga teknologi sekarang lah ya. Kalau dulu kita melukis menggunakan pen, dan sekarang aku sendiri pun dah menggunakan tab. Tapi masih lagi ada orang yang melukis menggunakan pen, sebab setengah orang tu dia kepuasan tak dapat kalau melukis dekat tab ni. Setengah orang tu dia kepuasan itu lebih kepada sebab dia nak pegang pen, nak di atas kertas, dia punya feel dia lain dengan kita membuat di atas tab ni. Tapi macam aku ni, dua-dua boleh. Dekat kertas pun aku boleh buat, dekat tab pun aku boleh. Jadi dua-dua aku maintainkan lah. Kalau nak ikut daripada segi senang dan susah, aku better daripada senang buat dekat tab lagi lah daripada dekat kertas ni kan. Tak tahulah pada korang yang lain. Pada kadang-kadang kartunis lain tu dia, itulah aku macam aku cakap lah, selera masing-masing lah kan. Ada setengah tu dia dekat tab dia tak boleh adapt lagi, tak boleh nak feel lagi dia punya nak buat dekat tab ni. Ada setengah tu dia daripada dulu sampai sekarang dia masih lagi di atas kertas, sebab atas kertas ni selalu dia ada apa orang cakap sentimental value. Macam tu lah lebih kurang. Alright, kalau dulu aku dekat kampung, masa mula-mula aku terlibat dalam dunia kartun ni lah, aku melukis atas kertas macam biasalah ya. Cari idea kita pun semua. Kita bila dah dapat idea kita lukis. Lepas tu dulu majalah banyak, tak macam sekarang. Majalah sekarang boleh tengoklah ada berapa sahaja majalah yang masih lagi hidup kan. Dan aku berharap jugalah semoga di ke depan lagi, insya-Allah kita punya majalah di tanah air kita ni akan meriah kembali. Sebab tu dulu sale majalah kita tinggi. Salah satu sebabnya ialah budak-budak baru ataupun kartunis-kartunis yang nak up ni, dia yang menyumbang, salah satunya yang membeli majalah-majalah kartun ni. Selain daripada pembaca-pembaca Tega ni lah kan. Semua majalah di Malaysia ni aku beli. Jadi kita tengok aja alamat dekat situ. Lepas tu dulu dalam majalah kartun dulu dia ada satu ruang tau. Ruang untuk kartunis baru-baru ni lah. Kartun baru nak up ni. Contoh seperti kalau macam dulu dia ada satu kolom ataupun satu page untuk kartunis-kartunis baru nak up ni. Kalau di Gila-Gila tak silap aku nama dia Mekar di Gila-Gila kot. Bila dah siap aku melukis kartun, aku pun post lah kartun aku di syarikat penerbitan ni. Itu dulu-dulu. Kan, bila dah keluar kartun kita, lepas tu kita pun tunggulah nak tengok. Tiap-tiap bulan beli tau majalah. Tiap-tiap bulan tak miss kita beli majalah. Tak kira lah majalah ada berapa, 3 majalah. Okey, 3-3 kita beli tiap-tiap bulan. Tujuan dia nak tengok kartun kita keluar ke tak. Duit itu kira nombor 2. Duit nombor 2 masa tu. Yang penting karya kita tu tersiar dulu dekat majalah tu kan. First kali karya aku keluar di majalah Gila-Gila lah. Punya seronok aku cakap kau. Memang best. Dia tak dapat macam sekarang. Nikmat dia tu tak dapat macam sekarang. Untuk sekarang pula, budak-budak yang nak melukis sekarang ni lebih senang tunjukkan bakat dia orang. Kan? Macam sekarang, kau buat di tab ataupun kau lukis, lepas tu kau tangkap gambar, pun ada juga macam tu. Ada setengah tu yang terus lukis aja dekat tab. Lepas tu kita dah buat kita punya kartun, kita dah siap semua dialog apa semua dekat situ. Kita punya tone pun dekat situ. Kalau kita nak color pun dekat situ. Semua dah complete. InsyaAllah kalau karya kita ni mendapat perhatian daripada netizen ataupun pada pembaca-pembaca dekat luar sana, InsyaAllah peratus untuk viral tu senang. Bila page besar-besar ni ambil kartun kita, dia viralkan, itu yang membuatkan page kita bertambah pengikut dia. Itu salah satu penyumbang dia. Selain daripada kita sentiasa upload lah, macam contohnya seminggu sekali. Kalau kita ada masa yang berlebihan tu, kita boleh upload 2 hari sekali ke, sehari sekali ke, lagi cantik lah kan. Jadi pembaca akan terus saja dekat situ. Dia tak pergi ke lain kan. Macam aku ni tak sempat. Kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang
terlebih 8 hari baru sekali aku upload kan. Sebab iyalah banyak page yang aku buat. Kadang-kadang aku upload di Dunia Kinaka, ada yang aku upload di Cartoonist Kinaka. Tapi macam di IG tu semua aku longgok dekat situ je lah. Teknologi sekarang ni memberi satu advantage lah untuk kartunis-kartunis baru macam sekarang ni. Kalau dulu tengok karya kita berbulan-bulan, baru kita boleh tengok karya kita kan. Macam sekarang tak payah. Kita upload hari ni, kejap-kejap tu jugalah dia akan keluar. Lepas tu kita boleh tengok respon daripada orang kejap-kejap tu juga. Kita tak macam di majalah. Kalau di majalah, kita nak tengok respon orang susah. Kita tak tahu orang suka tak kartun kita tu. Yang kita tahu, kartun kita tu dah tersiar dekat majalah. Tapi macam sekarang, kita dapat feedback direct ataupun feedback terus daripada pembaca-pembaca. Dia akan komen dekat bawah tu. Dia kata kartun ni tak lawak ke, kartun ni lawak musuh lucah ke, kartun ni terlalu ekstrim sangat sampai ada darah-darah tikam-tikam tak sesuai untuk kanak-kanak ke. Dia akan terus direct dia dekat komen kita kat bawah tu. Lagi satu, kita daripada segi tu, kita tengok daripada segi like, kita boleh tahu orang suka ke tak suka kartun kita tu. Kalau like kita sikit tu, kita tak semestinya orang tak suka kartun kita. Ada setengah tu mungkin capaian kartun kita tu belum sampai lagi, tak menyeluruh orang cakap kartun kita tu kan. Satu je aku nak ingat kat korang, kalau kita nak melukis ataupun kita nak teruskan dalam bidang kartun ni, satu aja, sabar. Itu aja. Korang kena sabar. Kalau kau post satu kartun tapi dapat like sikit aja, itu yang aku cakap, korang kena banyak sabar. Kadang-kadang like kita tengok ada berapa, 15. Kita tengok yang orang lain tengok, sampai 5k like dia kan, kartun dia. Kartun dia tak tengok, alamak, kartun dia kita tengok entah apa-apa kartun kan, tengok macam tu je, lukisan buruk je apa semua. Itu kita jangan bandingkan. Kan? Jangan bandingkan kartun orang dengan kartun kita. Walaupun kartun kita cantik tapi tak dapat like banyak, itu belum sampai masanya lagi. Macam di IG lah kan, dapat sampai 800k. Ada yang nak sampai 1 juta pun ada. Itu semua kartunis kita, kartunis Malaysia je, bukan orang lain pun. Kita boleh tengok. Dan kartunis semua berbakat dan idea memang tip-top kartunis sekarang. Okey. Untuk tip kali ni korang tengok, dan untuk video-video yang akan datang, insya-Allah aku akan tunjukkan cara-cara mencari idea ataupun cara-cara macam mana nak upload, nak memviralkan kartun kita. Banyak lagi lah yang akan aku kongsikan dekat korang semua kan. Okey, kita tengok pula tip melukis kartun untuk hari ni. Okey, hari ni kita nak belajar cara-cara menyusun dialog yang betul. Ada 2 karakter dekat sini ataupun 2 watak dekat sini, satu baju hitam dan satu lagi baju putih. Agak-agak yang mana dulu nak bercakap ya? Okey, kita dekat sini dialog yang salah. Saya buat yang baju hitam dulu bercakap, tapi dialognya dia tanya, awak nak ke mana? Baju hitam tu tanya. Baju putih tu menjawab, nak ke kedai. Salah kan? Kalau kita baca balik, dia akan jadi ke kedai. Awak nak ke mana? Dia jadi macam tu. Ataupun kita boleh adjust, watak hitam tu dia bercakap dulu, watak baju putih tu dia bercakap tapi dialognya di bawah. Kalau lagi senang ataupun lagi nak menyenangkan pembaca kita faham apa dialog kita, buat daripada kiri ke kanan. Awak nak ke mana? Saya nak ke kedai, dan begitulah seterusnya di petak yang kedua. Daripada kiri ke kanan. Jadi senang kan? Harapkan korang semua fahamlah apa yang aku ajar kali ini dan bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi di next video. Stay tune. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku daripada awal sampailah sekarang, dan pada anda yang telah pun subscribe aku punya channel, terima kasih berbanyak, dan pada yang belum lagi subscribe aku punya channel, teruskan subscribe. Alright. Dan sehingga kita bertemu sekali lagi untuk episod seterusnya ataupun video seterusnya. Jadi aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton.